Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Pada video kali ini kita akan mengulas satu isu ataupun persoalan, yaitu kemanakah pilihan pengundi umur 18 tahun dalam PRN 17 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Sebelum memulakan perbincangan atau ulasan pada video kali ini, kami ingin memberi kredit kepada Dr. Jikat Binol Darimbang untuk artikel asal yang dimuat naik di portal berita Jesselton Times. Video ini adalah ulasan dan perbincangan lanjut tentang penulisan tersebut. Pilihan Raya Negeri Sabah ke-17 atau PRN-17 telah mencatat sejarah tersendiri apabila pengundi muda berumur 18 tahun buat pertama kali diberi peluang untuk turut serta dalam menentukan masa depan negeri. Artikel tulisan Dr. Jikat Binol Darimbang mengetengahkan persoalan yang penting, yaitu kemana pilihan pengundi umur 18 tahun dalam PRN-17. Dalam video kali ini kita akan menyelami perspektif yang dikemukakan dan menambah analisis tambahan serta membincangkan isu-isu kontroversi yang mungkin akan menarik minat kalian semua. PRN yang berlangsung pada 26 September 2020 telah menyaksikan 447 calon bertanding untuk 73 kerusi Dewan Undangan Negeri. Ia menjadi tumpuan bukan sahaja kerana pertarungan politik antara gabungan besar seperti Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Warisan Plus, tetapi juga kerana ia merupakan pilihan raya negeri pertama selepas perubahan kerajaan persekutuan pada Februari 2020. Peristiwa ini menjadi lebih signifikan apabila pengundi berumur 18 tahun yang baru sahaja diberikan hak mengundi selepas pindahan perlembagaan pada 2019. Kini mereka memainkan peranan penting dalam menentukan hasil pilihan raya negeri. Pengundi muda berusia 18 tahun sering digelar sebagai generasi Malaysia baru, dan kemunculan mereka dalam lanskap politik dilihat sebagai penanda arah perubahan yang besar dalam politik negara. Statistik menunjukkan bahwa Sabah menyumbang sejumlah besar pengundi muda. Menurut Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Hajiji Noor, berdasarkan daftar pemilih tambahan yang dikeluarkan pada Januari 2022, terdapat seramai 485.939 pemilih baru yang berusia 18 tahun di Sabah. Peningkatan ini menjadikan jumlah pemilih berdaftar di negeri ini meningkat dari 1,18 juta kepada 1,67 juta orang, sebuah angka yang menunjukkan impak signifikan kumpulan pengundi muda ini terhadap politik Sabah. Keunikan pengundi muda terletak pada pandangan dan keutamaan mereka yang berbeza dari generasi lama. Mereka lebih cenderung kepada isu-isu yang mencerminkan masa depan yang inklusif dan lestari, seperti perubahan iklim, peluang ekonomi, dan pembaharuan pendidikan. Generasi ini juga sering menyuarakan pandangan mereka melalui platform media sosial, menjadikannya sebagai ruang untuk mendesak accountability dan ketelusan daripada pemimpin politik. Ini menandakan dinamik baru dalam politik negara di mana suara belia semakin lantang dan tidak boleh diabaikan. Namun begitu, penyertaan mereka juga membawa cabarannya tersendiri. Kekurangan kesedaran politik dalam kalangan sebahagian besar belia menjadi penghalang kepada keberkesanan mereka sebagai pengundi. Kurikulum pendidikan yang tidak menekankan pendidikan sivik dan politik menyebabkan ramai belia kurang memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai pengundi. Sikap tidak peduli ini juga dipengaruhi oleh kekecewaan terhadap sistem politik yang dilihat penuh dengan skandal dan retorik kosong. Selain itu, pengaruh berita palsu di media sosial turut menjadi ancaman besar. Dalam era di mana maklumat mudah tersebar, keupayaan pengundi muda untuk menapis fakta daripada penipuan menjadi cabaran yang sangat besar.
Walaupun begitu, kehadiran pengundi muda ini tidak dapat dinafikan memberikan nafas baru kepada proses pilihan raya. Mereka menyuntik tenaga dan semangat ke dalam lanskap politik yang sering kali dilihat lesu dan statik. Peranan mereka dalam PRN17 membentuk wacana tentang isu-isu utama sekaligus mendesak ketulusan yang lebih tinggi daripada para pemimpin. Kehadiran mereka turut menyumbang kepada peningkatan kadar keluar mengundi serta kesadaran politik dalam kalangan masyarakat umum. Namun, persoalan besar yang masih wujud ialah sejauh mana pengundi muda ini benar-benar memberi impak kepada hasil pilihan raya. Walaupun mereka dilihat sebagai pengundi yang bebas dan progresif, adakah pilihan mereka mampu mengatasi dinamika tradisional politik Sabah yang sering ditentukan oleh faktor etnik, agama, dan patronasi politik? Dalam konteks PRN17, adakah mereka benar-benar menjadi suara perubahan atau sekadar alat kepada strategi politik pihak tertentu? Tambahan pula terdapat kebimbangan mengenai peranan sebenar pemimpin politik dalam menangani isu-isu yang relevan kepada belia. Banyak parti politik sering menjadikan isu belia sebagai bahan kempen, tetapi adakah janji-janji ini benar-benar diterjemahkan kepada tindakan? Atau adakah ia sekadar gimmick politik untuk menarik undi? Situasi ini mencetuskan persoalan tentang sejauh mana keikhlasan pemimpin dalam mendengar dan memenuhi kehendak generasi muda. Media sosial juga menjadi pedang bermata dua dalam hal ini. Walaupun ia membuka ruang untuk pengundi muda menyuarakan pandangan, ia juga menjadi saluran utama bagi penyebaran maklumat palsu dan propaganda. Keadaan ini menyukarkan belia untuk membuat keputusan berdasarkan fakta yang sahih dan akhirnya merosakkan kredibiliti proses pilihan raya. Bagaimanakah kita sebagai masyarakat dapat memastikan pengundi muda memperoleh maklumat yang benar? Adakah kita memerlukan kawalan lebih ketat terhadap kandungan di media sosial, atau adakah itu akan membawa kepada isu kebebasan bersuara? Satu lagi persoalan kontroversi ialah kecenderungan pengundi muda untuk memilih berdasarkan emosi atau sebagai bentuk protes terhadap kerajaan semasa. Walaupun ini boleh dilihat sebagai cara untuk menyuarakan ketidakpuasan hati, adakah ia berpotensi membawa kepada ketidakstabilan politik jangka panjang? Sejauh mana golongan muda memahami kesan jangka panjang pilihan mereka? Adakah mereka benar-benar membuat keputusan berdasarkan keperluan negara atau sekadar menolak sistem sedia ada tanpa pelan alternatif yang jelas? Penglibatan pengundi muda juga bergantung pada peranan aktivis dan pemberi pengaruh belia yang menggunakan teknologi dan media sosial untuk menjangkau khalayak lebih luas. Namun, ini juga membuka ruang kepada manipulasi oleh pihak berkepentingan. Adakah peranan aktivis ini benar-benar bebas atau adakah mereka juga terikat dengan agenda tertentu? Persoalan-persoalan ini terus menimbulkan perdebatan tentang masa depan pengundi muda dalam politik Malaysia. Kesimpulannya, persoalan kemana pilihan pengundi umur 18 tahun dalam PRN17 bukan sahaja mencerminkan perubahan lanskap politik Malaysia, tetapi juga cabaran yang perlu dihadapi dalam memastikan kehadiran mereka membawa perubahan positif. Pengundi muda bukan sahaja memerlukan pendidikan politik yang lebih baik, tetapi juga sokongan dalam menangani isu-isu seperti berita palsu, ketelusan politik, dan kepercayaan terhadap sistem. Dengan kehadiran mereka yang semakin besar dalam pilihan raya akan datang, suara mereka tidak lagi boleh diabaikan. Namun, adakah generasi ini benar-benar mampu membawa perubahan, atau adakah mereka akan terjerat dalam permainan politik yang sama seperti generasi sebelumnya? Bagaimana pemimpin politik akan menjawab keperluan dan kehendak golongan ini? Dan yang paling penting, adakah kita sebagai masyarakat bersedia untuk menerima perubahan yang mereka akan bawa? Mari kongsikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Dan jika Anda rasa video ini menarik dan relevan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Currents VMY untuk analisis mendalam mengenai isu politik Malaysia.
Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.